Kita sebagai pensyarah ni, kita sebagai orang yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan ni, kita dah buat part kita. Tinggal part you guys yang kat luar sana untuk menjalankan tanggungjawab anda untuk jadi next entrepreneur, usahawan yang berjaya. Betul. Saya Patricia Yusof, pengarah program Careerpreneur 2023 bersama saya dengan Prof. Saya adalah Profesor Salmia Kasolang, merupakan penolong Naib Chancellor di MASMED UiTM. Okey, kali ni kita nak bercerita sedikitlah tentang program Careerpreneur 2023 kerana ada sedikit kelainan daripada yang lepas, iaitu 6 siri secara fizikal di MASMED UiTM. Prof, apa kata kita beritahu diorang sedikit apa aktiviti-aktiviti yang kita telah buat dalam untuk program Careerpreneur ni? Yang pertama apa Prof hari tu? Yang pertama, kita ada melaksanakan forum dan juga ceramah, dan seterusnya kita juga ada demonstrasi produk dan juga gerai jualan untuk pelajar dan komuniti setempat. Okay, untuk 6 series yang telah kita laksanakan, kita telah menetapkan beberapa tema. Dan 3 tema, yang pertama adalah beauty and spa. Yang kedua pula kita melihat F&B, iaitu kita fokuskan kepada pembikinan sos. Dan yang ketiga, kita fokus kepada fashion. Kerana kita tahu ramai peminat fashion di luar sana, yang di mana kita menggunakan satu moto from zero to hero. Selain daripada 3 yang Prof sebutkan tadi, ada lagi 3 yang kita dah laksanakan, iaitu yang keempat, iaitu siri berkenaan dengan matlamat kewangan. Dan siri kelima adalah lebih kepada NFT marketplace dan teknologi berkenaan dengan AR dan VR. Dan yang keenam ialah, yang ini special ya, dia berkenaan dengan wanita, iaitu empowering women entrepreneurs. Okey, untuk setiap program pastinya ada impak dan faedah. Okey Fad, boleh tak nyatakan faedah, 2 faedah dulu? Okey, yang pertama dia ialah satu ialah untuk pembangunan keusahawanan mahasiswa, staf dan komuniti. Itu penting ya, impak tu. Yang kedua sebenarnya adalah satu sinergi bersama masyarakat dan komuniti setempat. Betul. Sebenarnya sinergi ini adalah satu perkataan ataupun word yang sangat dalam maknanya. Maknanya kalau kita bersinergi, bukannya kita dapat 1 campur 1 sama dengan 2, tetapi boleh jadi 1 campur 1 bersama dengan 100 jika kita rancang dengan baik. Untuk yang ketiga pula, kita ada usaha sama bersama industri terpilih. Ya, banyak industri-industri yang ada di luar sana, dan kami telah mengenal pasti beberapa industri yang akan memberikan impak yang tinggi kepada keterlihatan MASMED dan UiTM dan juga kepada pembangunan pelajar. Dan akhir sekali Fat, kita akan melihat visibility ataupun ketampakan MASMED UiTM di persada kebangsaan dan antarabangsa. Juga antarabangsa. Ya, betul. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alright, hari ini bersama dengan kita ada Puan Zakiah atau lebih dikenali dengan Zat. Okay, Puan Zat, thank you for your time. Okay, hari ini kita... Thank you, Cik Najmi. Sama. Kita on tour, Puan Zat, dengan Careerpreneur bagi memperkenalkan, orang dah kenal tapi mungkin untuk lebih mengenali tentang MBU, MASMED Business Unit. Okay, saya rasa Puan Zat adalah, ataupun Zat lebih mesra dengan panggil Zat, orang yang tepat untuk kita bercakap, berbincang tentang MASMED Business Unit. Alright. Jadi saya rasa untuk memulakan sesi kita pada hari ini, Zat, bila kita kata tentang MASMED Business Unit ni something yang very huge. Kan kita kata business kan. Boleh tak Zat share dengan kita punya viewers hari ni, bagaimana bermulanya idea untuk memulakan MBU tu, MASMED Business Unit tu? Okey. Terima kasih Cik Najmi. Assalamualaikum kepada pendengar, especially warga UiTM dan juga semua alumni lah, termasuk alumni UiTM. Okey, soalan yang menarik sebab pada dasarnya MASMED Business Unit ataupun kita panggil MBU lah, kita ditubuhkan pada tahun 2022 atas inisiatif membantu pihak MASMED dan juga universiti menjana pendapatan. As part of the VC juga, sebenarnya kita nak memperkembangkan lagi banyak potensi perniagaan di kalangan warga UiTM.
Sungguh pun kita fokus kepada usahawan pelajar, tetapi kita nampak potensi itu besar lah. That's why bila kita tengok Masmed Business Unit ni boleh jadi anchor kepada penggerakan pembangunan perniagaan pelajar. Jadi bila kita bentang di pihak universiti, antara bisnes model yang kita nak bawa is kita nak cater perniagaan merchandise UiTM dan juga air mineral jenama UiTM, di mana kita tengok dua bisnes besar ini mampu untuk sama-sama membantu dalam penjanaan universiti lah. Okey, so di selain dua perniagaan tersebut, kita juga membantu dalam mempromosi dan meniagakan produk-produk made in UiTM, di mana produk-produk ini dihasilkan oleh usahawan banyak sangat. Kita tak cakap yang current usahawan pelajar dan staff, tetapi di luar sana produk-produk alumni juga banyak. Jadi ini salah satu inisiatif dan visi lah untuk kita menggerakkan lebih kepada penjenamaan produk-produk UiTM ini di dalam dan di luar. Okey, so selain itu juga Make UiTM produk ini kita lihat mampu dijadikan aset perniagaan kepada ejen-ejen yang berminat, khusus kepada ejen-ejen pelajar dan juga staff yang boleh membantu produk-produk ini diniagakan secara lebih luas lah. Jadi itu antara objektif penubuhan Masmed Business Unit, dan ini merupakan tahun kedua kita lah. Baru lagi Baru lagi, Alhamdulillah. Jadi sedikit sebanyaklah kita cerita tentang tim, walaupun kita bergerak di bawah Akademi Pembangunan PKS dan Usahawan Malaysia, iaitu Masmed. Tim kita masih kecil, tapi Alhamdulillah kita bergerak secara berfasa. So at this moment Cik Nazmi juga terlibat lah, merupakan koordinator di bawah Masmed Business Unit, basically in charge on promosi dan marketing, dan kita ada lagi 2 orang staf pentadbiran lah yang membantu kita dalam operasi. Di samping itu dengan dengan sokongan berterusan lah daripada penolong Naib Chancellor kita, Prof. Salmiah Kasolang, banyak gerakan-gerakan perniagaan yang kita buat secara aktif dan proaktif lah pada tahun ini, Alhamdulillah. So at this moment dah kuarter keempat, kita dah capai at least 78 target lah daripada sales kita, Alhamdulillah. So far kalau kita tengok dari segi MBU ni kan, produk-produk UiTM ni kita tengok very varieties. Macam mana Puan Z mencetuskan idea nak buat hoodie, nak buat sweater, nak buat tumbler? Macam mana kita boleh katakan produk ini insya-Allah ada market dia? Okay. So sebelum kita keluarkan beberapa produk merchandise tu, memang kita dah buat analisa market lah, ataupun analisa pasaran, di mana kita discuss dan benchmark juga produk-produk universiti tempatan. Iaitu apa item-item yang selalu student ataupun staff beli. Dan item-item itu kita tengoklah, kalau dia punya market demand tu tinggi, dan kita ambil dia sebagai one of the pilot test. So kita mulakan dengan beberapa, at least 8 ke 10 item lah pilot test, dan kita tengok mana yang orang kata marketable lah. Jadi kita gerakkan beberapa item dulu. Of course merchandise ni kalau nak cakap banyak ni. So kita pilih yang paling digemari lah, iaitu punya market demand tertinggi. Jadi dari segi market feedback tu pun kita dah pernah try lah dekat student, dekat staff, jenis-jenis item dan design mana yang dia prefer. Of course design-design pun kita dibantu oleh pihak corporate UiTM untuk penjenamaan UiTM tu secara konsisten lah. So selain perubahan MBU ni, kita tengok antara gerak kerja yang penting lah Encik Nazmi is promosi dan pemasaran, di mana Encik Nazmi sendiri bila join MBU pada tahun ni ya? Tahun baru lagi. Banyaklah promosi tu digerakkan secara orang kata viral lah, istilah melalui media, platform social media kita, dan juga gerakan bersama student. So Encik Nazmi boleh kongsikan lah antara strategi yang Encik Nazmi dah gerakkan di bawah MBU. Alright, thank you Puan Zat. Ini saya katakan sebagai ketua yang sangat-sangat memberi sokongan kepada setiap apa yang saya buat. Jadi bila kita kata tentang produk, kalau kita tengok ada beberapa P kan, product, promotion, place and also price. So one of the important part adalah promotion. Okay, marketing. Jadi bagaimana nak buat promosi? Memandangkan macam Puan Z cakap tadi, tujuan MBU ni adalah untuk pelajar. Jadi saya memang memulakan inisiatif bila saya join saja Masmed pada bulan Februari 2023. Terus saya connectkan dengan kita punya alumni. Yang pertama, kita buat partnership which dengan one of the conglomerate media kita kenali sebagai Idea Active.
Yes. Okey, kalau Puan Zat masih ingat kita ada Remaja on Road. ROR. Remaja on Road ni saya rasa antara salah satulah promosi pertama, sebab kita kata bila produk tu nak bagi orang kenal. Sebab dalam Remaja on Road tu memang kita menjemput pelajar kan. Jadi mereka-mereka yang hadir pada hari tersebut menjadi ejen kepada promotional activities. Kita tengok pada waktu itulah kita buat product placement, kita ada ambil gambar dengan Ben Ali, kita ada ambil gambar dengan beberapa figura-figura selebriti lah kita katakan, yang juga bekas pelajar kita, alumni kita. Jadi bila kita buat satu program ni, kita tak boleh tertumpu kepada satu objektif saja. Kita kata apa, orang putih kata kill 2-3 birds with one stone kan. Jadi bila ada one partnership program activity ni, dia akan memberi impact yang secara berterusan. Jadi saya nampak bila keluar dekat social media lah, sekarang memang orang kalau nak post apa-apa melalui media sosial, tak kisahlah TikTok ke, ads ke, dulu Twitter kan, Instagram. Jadi bila makin ramai pelajar-pelajar kita yang mengenali, okey, sebab first level ni bagi saya ialah kita nak buat bisnes, keuntungan tu penting, profit is very important. But bagi saya sebab saya bidang saya komunikasi, perhubungan awam, orang kenal, awareness, product awareness is very important. Jadi untuk tahun 2023 ini saya rasa bagi pihak saya lah, mungkin Puan Zat pun evaluate dari segi saya punya perancangan, dah makin ramai orang mengenali tentang Masmed Business Unit dan juga UiTM Merchandise. Jadi 2023 ni walaupun hanya objektif nampak lebih kepada mengenali, tetapi at the same time profit juga datang later on kan. Sebab saya tertarik juga antara strategi yang kita guna is kita menariklah ikon-ikon, I would say, dan idol-idol yang kita telah influencer ya, yang graduan dan juga yang current student sedang belajar. Yes. Macam mana pada pendapat Cik Nazmi ikon-ikon ni mampu membagi motivasi lah kepada pelajar yang ingin mencuburi dalam bidang perniagaan, especially untuk promote barang-barang merchandise UiTM lah khususnya. Betul. Sebab bila kita kata pelajar adalah kita punya target utama, of course orang yang saya akan pergi reach adalah pelajar juga. Jadi saya punya lingkungan tu adalah kenal beberapa influencer. Contohnya, sepatutnya hari ni kita ada Farisha Iris. Farisha Iris dia punya followers dekat Instagram 518,000. Wow, half a million. Jadi dia merupakan salah seorang entrepreneur, dan saya memang invite dia pakai hoodie UiTM, bagi dia pegang produk merchandise UiTM. Jadi bila dia pakai, dia letak kat social media dia, dan dia pun teringin nak jadi agent, start menyebarluahkan promosi kita bukan sahaja dalam kalangan pelajar-pelajar undergraduate tetapi juga postgraduate. Dan dia di luar pun memang dia ada produk sendiri. Dan dia juga adalah ambassador kepada one of the brand yang memang keluar dekat mainstream media kan. Jadi kalau kita tengok produk-produk ni bukannya produk-produk yang tidak ada kualiti. Jadi bila produk yang dihasilkan berkualiti, orang yang memakainya berkualiti, jadi kita akan tengok jangka masa panjang. Promotional activity yang kita akan buat 2024, InsyaAllah dengan sokongan kita punya PNC, Penurunan Chancellor, Prof. Salmia, lebih banyaklah aktiviti, lebih banyak perkara-perkara yang kita akan rancang, kita akan rangka, bawa keluar ke UiTM. Sebab kita 2024 not just only local lah, kita nak pergi global. Macam mana nak pergi global? Itulah benda persoalan yang saya rasa yang menjadi cabaran kepada saya pada tahun 2024, kecabaran kepada MBU untuk kita bawa Made in UiTM Merchandise ke peringkat yang lebih tinggi. Alright. Jadi gerakan ni pun memang kita akan mulakan bersinergi lah bersama PTJ ataupun unit-unit terlibat dalam UiTM, contohnya Bitkom. Sebab Bitkom banyak memegang perniagaan spin-off staff UiTM. Jadi bila kita bersinergi macam ni, saya rasa kekuatan untuk mempromosi produk Made in UiTM tu lebih besar lah. Okey, sedikit lah saya nak tanya tentang Cik Nazmi. Sebab ramai orang bila mereka memulakan bisnes termasuklah MBU, bila kita memulakan, they are expecting us to do very hard sell lah. Tetapi kalau kita tengok trend yang sekarang, dia lebih kepada soft sell. Soft sell, betul. Kita create awareness dulu on branding, betul. Create content dan sebagainya untuk orang tarik dan tertarik apakah MBU dan apakah produk yang kita bawa. Tetapi kalau dari segi hard sell tu mungkin orang ia akan menjauhkan lah pelanggan. Kita push them to buy produk. Jadi antara strategi yang Encik Nazmi rasa sesuai kalau kita nak approach
soft sell ni di kalangan usahawan muda, especially ejen dan juga kita punya dropship, merchandise UiTM. Okey. Bagi saya sangat setujulah dengan statement yang Puan Zat cakap tadi. Sebab kita universiti, Puan Zat, education kan, adalah kita educate orang. Bukanlah kita nak dapat satu produk ni untung berpuluh ringgit ke kan, dan accumulate produk keuntungan kita sampai beratus ribu, tetapi kita nak menghidupkan jiwa keusahawanan tu. Agenda utama kita kan, sebagai Universiti Teknologi Mara, universiti yang sangat besar yang ada di setiap negeri. Jadi kalaulah orang mengenali kita sebagai kita nak jual produk, saya tak nak macam tu, Puan Zat. Kan, saya rasa saya nak orang mengenali dan orang tertarik naturally. Kan? Sebab tu bila kita kata tentang visibility, ketampakan ni, ianya memerlukan proses yang long term. Nah, dia bukan cerita kerja sehari dua. Kalau kita nak jual produk, kita boleh je nak buka ke mana-mana. Orang kata kat luar berlambat-lambat produk UiTM. Tetapi kita nak menjaga kualiti dan kita nak menjaga jenama UiTM tu sendiri. As official UiTM merchandise, benda yang berat sebenarnya kita punya bahu nak amanah yang kita nak pikul, tanggungjawab kita nak pikul tu kan. Jadi untuk saya meneruskan aktiviti-aktiviti visibility ni, macam Puan Zat kata, kita ada agent, kita ada dropship kan. Jadi saya memang sangat menggalakkan, terutamanya ni kita cakap kat kamera ni, koordinator kita, koordinator usahawanan kita yang kampus Universiti Satu Malaysia. Yang berada di fakulti, yang berada di negeri-negeri, untuk bersama-sama dengan kita lah kan. Sebab kita bukan sahaja nak letakkan produk-produk ni di UiTM Shah Alam, tetapi kita dah pergi Sabah Sarawak itu, Puan Zat. Puan Zat turun sendiri Sabah Sarawak. Mungkin Puan Zat boleh cerita sikit pengalaman kita di Sabah dan Sarawak. Okey, alhamdulillah, antaralah kata gerakan yang kita buat, that is road tour lah. Di mana kita agenda kita untuk memperbanyakkan lagi franchise atau satellite outlet lah untuk merchandise UiTM. Jadi kita turun ke kampus Sabah dan Sarawak sebab itu yang paling jauh. So kita target sana dulu, dan nature of pembekalan dan penjualan tu mungkin agak unik di kampus Sabah dan Sarawak. Jadi apa yang kita discuss dengan timbalan rektor dan rektor di sana is kita autonomouskan perniagaan ke sana dengan satu penjenamaan yang konsisten lah. Maknanya semua pakai penjenamaan yang sama. Jadi standard lah, kita kata standard, betul, design dan sebagainya. Sebab di kampus Sabah dan Sarawak juga mereka ada business unit. Jadi dekat sini perniagaan yang sama kita autonomouskan dan menyumbang kepada penjanaan kampus. Jadi itu antara gerakan yang kita dah start awal lah. InsyaAllah 2024 kita akan nampak lebih banyak kedai merchandise shop di semua outlet kampus ataupun fakulti. Itu semua aktiviti-aktiviti kita untuk terus visiblekan Masmat Business Unit, UiTM merchandise kan. Okay, alright, Puan Zat. Bisnes tak ada yang orang kata apa, tak ada cabaran. Bisnes tak ada yang orang kata apa, tak ada kelemahan, tak ada kekurangan. Jadi sebagai orang pertama diberi amanah sebagai ketua jabatan untuk Masmat Business Unit ni, apa Puan Zat tengok dia punya strength, apa dia punya weakness? Mungkin Puan Zat boleh berkongsi lah dengan kita punya penonton untuk video ni. Okey, macam saya dah jelaskan di awal tu lah, penubuhan MBU ni memang kita melihat potensi dia besar. Jadi itu kelebihan universiti, especially UiTM lah, di mana kita ada populasi yang sangat besar, kampus more than 14 kampus, bilangan graduan kita pun tinggi, hampir 1 juta, mencecah 1 juta. Dan kita tengok peluang tu besar bila mana perniagaan merchandise ni kita jalankan secara dinamik lah dan multimodal. Begitu juga dengan UiTM, air mineral, kita tengok pembekalan tu kadang-kadang hampir 500,000 setiap tahun. Dan kita tahu setiap kampus, setiap fakulti akan mengkonsum lah air mineral. Jadi kita tengok itu sahaja dah merupakan kekuatan kita. In fact, bila kita kontrol perniagaan ini, kita nampak dia boleh menyumbang kembali ke universiti. Daripada duit tu flow keluar, why not duit tu flow in lah. Jadi perniagaan tu kita boleh kawal. Dan kita tengok antara kelebihan is bila perniagaan ini digerakkan secara besar-besaran, kita boleh hit beberapa KPI dan PI yang disasarkan kepada kita, antaranya dari aspek mewujudkan agent dan dropship di kalangan usahawan pelajar.
Jadi kita boleh didik pelajar-pelajar ni menjadi ejen kepada item-item merchandise dan juga air mineral tadi. So dekat situ dah mencecah satu KPI lah, melahirkan usahawan graduan. Jadi betul, dekat koordinator, dekat apa, kampus cawangan, dekat fakulti. Yes. Jadi kita bukan saja menggerakkan perniagaan ni secara induk, tetapi juga meluas lah di kampus dan juga fakulti seluruh UiTM. Jadi itu kekuatan kita nampak ada dah kat mana kita nak target tu, yes, kan. So antara cabaran bila kita memulakan perniagaan ni, of course kita memerlukan institusi pendidikan macam Cik Nazmi cakap tadilah. So tak semua warga UiTM dia ada mindset of business, dan menjadikan bidang keusahawanan atau perniagaan ni cabaran lain. Orang kata cabang lain. Ada extra things lah yang additional, betul. Sebab bila kita masuk universiti, kita dah ada mindset memang kita untuk belajar, teaching and learning institution. Tetapi bila ada wujudnya orang kata channel of business and entrepreneurship tu, tak semua orang boleh absorb. So itu antara cabaran yang kita nampak lah. Jadi dari segi beberapa proses, prosedur dan pematuhan kepada gerakan bisnes tu kadang-kadang pun menjadi cabaran kepada kami lah. Of course ada penyelesaiannya, dan memandangkan kita bergerak secara fasa, alhamdulillah lah, fasa pertama 2022 kita settle all documentation dan pematuhan untuk perniagaan. Dan fasa kedua kita tengok operasi tu dah bergerak. Jadi insyaAllah fasa ketiga 2024 promosi dan marketing tu kita akan buat secara besar-besaran lah. Okay, so tu antara cabaran yang kita tengok. Tetapi of course lah, untuk menjadi satu perniagaan yang besar ataupun kita nak expand, of course akan ada banyaklah cabaran-cabaran lain yang akan datang. Contohnya penerimaan student, penerimaan pelajar, dan sejauh mana dia boleh cope up perniagaan ini di samping dia terpaksa orang kata meneruskan dia orang punya pengajian, aktiviti, so to balance up, to balance up dia orang punya aktiviti akademik dan juga keusahawanan. So itu antara yang kita dah nampak lah cabaran-cabaran yang ada masa kita menggerakkan MBU sepanjang 2 tahun ini. Alright, kita dah nak beransur ke pusingan yang terakhir lah, kita kata kita punya perkongsian pada hari ini. Sebagai orang yang diberi tanggungjawab, orang yang pertama menerajui MBU, Puan Zat dah set ni satu milestone yang panjang, kan. So whoever yang pegang di MBU nanti, mungkin mereka akan meneruskan atau menambah baik. Jadi apa aspirasi Puan Zat dan juga apa harapan Puan Zat sendiri kepada MBU ni? Okey, terima kasih Cik Nazmi. Okey, unik unik strategi tu. Actually di MBU sendiri sebelum berakhirnya tahun 2023 kita dah buat perancangan strategik lah dan succession plan, di mana untuk milestone jangka masa pendek dan jangka masa MBU ni kita dah bincangkan bersama dengan Prof PNC, Prof Salmiah. Kita nampak MBU ni memang boleh berkembang dan pergi jauh lah, sebab macam kita dah highlight tadi, pelbagai produk yang kita boleh promote di bawah produk UiTM. Merchandise itself pun kita tengok merupakan antara 30% of sumbangan jualan. Air mineral 50%, dan another 20% tu memang kita target untuk make UiTM produk yang kita akan gerakkan bersinergi bersama pihak Bitkom dan juga pihak-pihak yang kita akan berkolaborasi nantilah. Jadi aspirasi saya lah yang dan tim-tim antara yang terawal penubuhan MBU, kita berharap agar MBU ni boleh pergi dengan lebih jauh. Kita mensasarkan at least tahun depan pun kita telah diberikan sasaran penjanaan universiti sebanyak 2.5 juta insyaAllah, dengan gembling tenaga yang kita akan buat bersama pihak-pihak kampus dan koordinator keusahawanan, dan juga kita punya perniagaan ejen dan dropship. Kita yakinlah kita akan capai sasaran tersebut di samping KPI melahirkan graduan usahawan. Okey, jadi dari segi succession plan pun kita dah bentuklah beberapa orang kata multi-modal perniagaan yang sesuai dengan nature universiti. At the same time kita nak tengok sejauh mana MBU boleh pergi keluar, sebab kita tahu di luar sana alumni kita pun almost dah 1 juta lah. Betul, dah 1 juta hari tu yang penerima tu, kan. Yes, so bayangkanlah kalau kita dapat tap 10% perniagaan ataupun potensi perniagaan bersama alumni kita. Kita cakap yang dah berjaya dan kebanyakan mereka merupakan CEO
syarikat dan sebagainya. Betul. Dan alumni-alumni lah juga yang boleh membantu kita bila MBU cuba untuk membuat pasaran di luar. Betul. Jadi insyaAllah kita doakanlah, dan saya pun mendoakan in future MBU ni lebih terus berkembang, Encik Najmi. Dan succession plan kita pun kita dah nak mula mengangkat Encik Najmi dan juga staff-staff yang mungkin akan masuk sebagai tim baharulah di bawah MBU untuk orang kata expand the business and expand the department to be well known serata UiTM khususnya dan juga pasaran luar insyaAllah. Okey Encik Najmi, kita di hujung-hujung lah. So kita nak wrap up sikit perkongsian kita tentang MBU ni. So orang lama dan transition orang baru. Maknanya kita pun dah start bawa masuklah beberapa orang baru dalam MBU sebab kita nampak potensi untuk berkembang. Jadi Encik Najmi sendiri sebagai koordinator perniagaan lah di bawah MBU, apakah aspirasi atau visi Encik Najmi untuk melihat MBU ni lebih berkembang lah in the next 2 or 3 years ahead? Okay, thank you Puan Zat. Yes. Sebab saya dapat leader yang sangat long term punya vision ni kan. Jadi saya pun kena long term punya visionary juga. For the next 5 years saya tak nak banyak lah Puan Zat. Bagi saya MBU ni, bila kita kata kewujudan dia kerana pelajar, jadi saya nak lebih ramai sebenarnya pelajar berada bersama-sama dengan kita. Jadi agent, jadi dropship. Sebab whatever things pun on our product, tapi jika tidak ada pelajar yang betul-betul mengambil peluang, mengambil kesempatan untuk menjana pendapatan kepada diri mereka sendiri. Kan? Betul. Saya kalau zaman belajar dulu, saya ada platform ni, saya rasa saya tak guna dah mana-mana loan ni. Betul. Okay, sebab saya kat dulu masa belajar, saya mencari-cari apa kita platform. Tak ada platform macam kita tak ada platform macam ni. Betul. Jadi saya rasa amat rugi. Okey, pelajar-pelajar yang dengar video ni, okey, alumni-alumni yang dengar video ni, sangat-sangat rugi kalau tidak mengambil peluang ini. Yes, betul. Peluang ini tidak akan datang banyak kali. Alright. Kita dah sediakan produk, tinggal you nak buat untung atas angin je dia. Betul. Ada dengar macam multi level marketing lah pula LLM punya berniaga. Tidak sama sekali. Okey, tapi untuk mewujudkan jiwa keusahawanan itu, tidak ada orang boleh datang paksa. Betul. Masuklah bisnes. Tak ada orang boleh cakap macam tu. You and diri you sendiri. Sebab you tahu kemampuan keuangan keluarga you, you sendiri tahu kemampuan keuangan you untuk tinggal di Shah Alam. Kita kata kalau untuk situasi kat mana-mana di bandar kan, di kampus bandar ni kan, mana-mana tempat pun kan. Betul. Kalaulah you nampak ini sebagai satu peluang, datanglah ke Masmed. Kita ada satu kompleks usahawan yang besar, kita ada showroom yang sangat cantik ini. Tapi kalau you nampak benda ni bukan satu peluang, rugi besar. Betul. Itu sahajalah saya rasa. Kalau kita nampak pelajar makin ramai bersama-sama dengan kita, itu adalah benda yang sangat-sangat melegakan saya. Betul. Sebab apa? Segala documentation, segala pengurusan tu kita dah buat. Kita sebagai pensyarah ni, kita sebagai orang yang diberi tanggungjawab untuk menguruskan ni, kita dah buat part kita. Betul. Tinggal part you guys yang kat luar sana untuk menjalankan tanggungjawab anda untuk jadi next entrepreneur, usahawan yang berjaya. Betul. Terima kasih. Thank you Encik Najmi. Sama. Okey, sebelum ni kita telah buat hari ni kita ada sedikit perbezaan daripada crop from black.